Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Alhamdulillah ya. Hari ini Ustazah dapat bersama-sama lagi dalam Jumaah Ladies dengan tajuk sama juga, pengajian berkenaan darah wanita. Tapi tajuk hari ini yang Ustazah akan masuk adalah bahagian kelima dalam pembahagian mustahadah. So kita tahu dalam bab mustahadah ni, dalam bab menentukan yang mana satu istihadah, ia ada 7 jenis istihadah. Jadi kita kali ini untuk hari ini kita masuk kepada bahagian yang kelima. Tajuk dia mustahadah mu'tadah ghairu mumayyizah zakiratan li adatiha qadaran wa nasiyatun waqtan. Maknanya di sini dia sudah pun beradat ya, tetapi dia ingat kadar ya, tetapi tidak ingat waktu. Maksud bila waktu yang dia pernah datang haid. Maknanya dia tak ingat waktu bila dia datang haid. Dia hanya ingat kadarnya sahaja ya. Nak tanya pada kawan-kawan yang bersama dengan Ustazah kali ini, boleh dengar ke suara Ustazah? Hari ini Ustazah mula agak terlambat sebab dia ada masalah setting ya dalam live ni. Bila Ustazah masuk beberapa kali dari jam 10.50 tadi, tapi dia tak boleh, dia duk tolak, dia kata setting tak betul ya. Tapi Alhamdulillah Ustazah mulakan pada jam 11.10 ya, baru dapat. So Alhamdulillah. Jadi Ustazah ulang sekali lagi bagi anda bersama-sama dengan Ustazah sekarang ya. Sekarang ada 5 orang. Mana pergi murid-murid Ustazah sebelum ini ya. Tajuknya kita masuk pada bahagian kelima istihadah, sebab istihadah ni ada 7. So Ustazah masuk yang kelima dan ini adalah minggu yang kedua terakhir ya. Kita ada 1 minggu lagi minggu depan. Jadi Ustazah berharap Ustazah dapat settlekan ke-7 jenis istihadah ni. Sebenarnya tajuk ni panjang lagi. Jadi hanya peluang Ustazah hanya 10 siri. Jadi Ustazah akan usahakan untuk terangkan untuk yang kelima pada kali ini dan minggu depan 6 dan 7 insya-Allah ya, setakat yang Ustazah mampu. Baik, boleh dengar ke suara Ustazah? Boleh bagi komen sikit, dengar atau tidak? Okey, baik. Kita teruskan ya. Kali ini Ustazah akan masuk dalam bab ya, mustahadah mu'tadah ghairu mumayyizah ya. Zakirah li adatiha qadaran wa nasi'ah waqtan. Jadi maksud di sini wanita ni pernah datang haid dan pernah suci. Makna macam kita lah. Kemudian dia dijangkiti oleh istihadah, dia tidak dapat membezakan antara darah kuat dan lemah ya, atau tidak mengenal sifat darah, ataupun darah tersebut tidak memenuhi syarat ya, tidak memenuhi syarat bagi muqtadah mumayyizah ya. Sorry kat situ tulis mubtadi'ah mumayyizah. Sebenarnya muqtadah mumayyizah. Ya samalah, dia sama. Sebab syarat ni ada dalam mubtadi'ah, ada dalam muqtadah ya. Dia ingat kadar ya.
Dia tahu tempoh masa berapa lama. Contohnya kita tahu kita selalu datang haid 5 hari ataupun kita datang haid 7 hari, tapi kita lupa bila waktu bermulanya haid kita. Tak ingat. Ya, bila tak ingat disebut sebagai mustahadah mu'tadah ghairu mumayyizah zakirah li adatiha qadran wa nasi'ah waqtan. Dia ingat kadar tapi tidak ingat waktu. Okey, baik. Dia juga dikenali sebagai mutahayyiratun tahayyuran nisbiyan. Mutahayyirah, tahayyuran nisbiyan. Ya, orang yang sentiasa datang darah, mutahayyirah, ya, dia datang panjang, tak berhenti. Dan dia pula tidak kenal, tidak tahu bila waktu mula dia datang. Hanya dia tahu kadar sahaja, kadarnya berapa hari haid dia. Perempuan ada adat, ingat kadar tapi lupa waktu. Ya. Jadi di sini sekiranya berlaku demikian, ya. Sekiranya berlaku demikian, hukum bagi orang ini dia wajib berjaga-jaga ataupun disebut dalam bahasa Arabnya ihtiyat. Ya. Berjaga-jaga, berwaspada semasa tempoh keluar darah. Ya, dia kena berjaga-jagalah. Sebab dia tak tahu waktu bila dia keluar darah, waktu bila dia tak datang. Jadi kita kena tahu betul-betul yang mana satu waktu dia. Jadi kita kena hati-hati sangat, ya. Kena hati-hati sangat. Jadi masa yang diyakini suci dihukumkan suci. Jadi wajiblah baginya menunaikan solat, puasa dan sebagainya. Walaupun dia datang darah, ya, panjang, ya, sebulan 2 bulan, ya. Jadi kalau waktu tu dia yakin waktu tu suci, bulan-bulan lepas memang dia tak datang darah pada waktu itu. Contohnya dia datang darah masa awal bulan sahaja, pertengahan bulan, akhir bulan dia tak datang darah. Maka waktu tak datang itu dia yakin suci, wajib bagi dia solat, puasa dan sebagainya. Kemudian masa yang diyakini haid, dia kena hukum haid. Jadi haramlah bagi dia untuk mengerjakan solat dan sebagainya. So dia tak bolehlah nak solat pada ketika itu, ya. Kemudian masa yang diihtimal. Diihtimal ni maksudnya masa yang dijangka datang, mungkin datang. Mungkinlah masa ni saya haid, ya. Ataupun mungkin masa ni saya suci. Jadi dia pun di antara dua. Jadi kalau diihtimalkan, ya, dalam keadaan itu, ya, kalau diihtimalkan haid dia tak boleh solat, kalau diihtimalkan suci dia wajib mandi setiap kali dia nak solat. Ini kes ni bagi orang yang datang darah sepanjang masa. Ya, insya-Allah. Baik. Kita tengok contoh. Ini ustazah bagi nama Zura. Zura ni anak murid ustazah juga, ya. Dia ada ke tak ada hari ni? Nampak macam tak ada je, ya. Okey. Zura tahu adat haidnya 6 hari pada 10 hari pertama pada setiap bulan. Ya. Ni contoh ni bagi orang yang datang darah berterusan. Katalah dia datang darah selama 30 hari atau 40 hari lah, tak berhenti-henti je. Jadi dia tahu adat haid dia 6 hari pada 10 hari pertama. 10 hari pertama pada setiap bulan. Yang ni pada awal bulan kita bahagi, ya. Kalau bulan tu dia ada 3 lah. Kalau 30 hari ni dia ada 3. Awal, pertengahan, akhir. Awal 10 hari, pertengahan 10 hari, akhir 10 hari. Ya. Jadi dia tahu bahawa dia datang haid 6 hari pada setiap awal bulan. Bukan pertengahan, bukan pada akhir. So, hukumnya macam mana? Dia tak tahu daripada hari pertama sampai hari yang ke-10 tu yang mana satu haid dia. Tapi haid dia 6 hari. Bila 6 hari, dia berkemungkinan 1 sampai 6 ataupun mungkin 2 sampai 7, mungkin 3 sampai 8, mungkin 4 sampai 9, mungkin 5 sampai 10. Ya, itu je sebab dia awal 10 hari pertama. Jadi kalau begitu, dia kena letakkan yang betul-betul haid dengan yakin adalah pada 5 dan 6 hari bulan. Sebab nak jadikan dia 6 kan. So 5 dan 6 itu adalah masa haid dengan yakin. 11 sampai 30 tu memanglah bukan haid. Dia memang masa suci sebab dia dah tahu adat dia 6 hari pada 10 hari pertama. Jadi 10 hari kedua, 10 hari ketiga tu memang disuci. Ya, okey. Jadi yang tu dia dah letakkan masa tu adalah masa suci dengan yakin. Jadi 1 hingga 4 ni nak buat macam mana? Jadi 1 hingga 4 itu diihtimalkan
dua kemungkinan. Dia ada dua kemungkinan lah sebab dia tak ingat. Mungkin 1 hingga 4 itu adalah masa haid juga. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi wajib dijauhkan perkara yang diharamkan semasa berhaid. Ya, tak bolehlah dia buat apa-apa yang diharamkan. Tak boleh baca Quran, ni semua tak boleh buat lah. Ya. Kemudian pada waktu yang sama dia kena letak juga, mungkin dia suci. Macam Ustazah kata tadi, 5-6 aja dianggap haid dengan yakin. Tapi berkemungkinan dia tak datang pada 1, dia tak datang pada 2, dia tak datang pada 3, dia tak datang pada 4 kan. Jadi dia letak mungkin juga 1 hingga 4 itu adalah masa suci. Jadi kalau waktu itu dianggap sebagai suci, ihtimal suci, dia kena buat ibadah-ibadah yang memerlukan niat. Contohnya ibadah solat dia kena buat. Ya, sebab kalau dia anggap itu adalah waktu suci, dia kena solat. Sebab solat perlukan niat. Dia kena puasa sebab puasa perlukan niat. Kalau dia nak tawaf, dia boleh tawaf sebab tawaf juga perlukan niat. Tapi dia tak boleh buat perkara-perkara sunat yang lain. Ya, sebab dia letak diri dia juga ihtimal haid. Jadi benda yang sunat, ya, baca Quran, contoh di luar solat, ya, dia tak boleh buat benda tu. Okey? Baik. Tapi dia tak boleh nak ihtimalkan masa tu berhenti darah. Sebab dia belum datang darah. Jadi 1, 2, 3, 4 tu tak bolehlah nak diihtimalkan, oh saya ni waktu ni berhenti darah saya. Haid saya nak berhenti. Taklah kan. Mesti tak sebab dia baru nak datang. Jadi ada kemungkinan dia datang 1, kemungkinan dia datang 2, kemungkinan dia datang 3, kemungkinan dia datang 4. Tapi 5, 6 pasti sebab dia kata 6 hari pada 10 hari pertama kan. Okey. 4 hari, 7, 8, 9, 10 diihtimalkan. 3 kemungkinan. Kemungkinan haid, kemungkinan suci dan kemungkinan ketika itu berhenti darah. Kalau dia datang 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 7 berhenti darah. Kalau dia datang 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, maka 8 dia berhenti darah. Kalau dia datang 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 hari bulan dia berhenti darah. Begitulah seterusnya. Tapi 5, 6 tetap haid dengan yakin. Okey? Sampai kat sini boleh tangkap tak? Ni nak cerita ni orang ni dia tahu kadar. Tapi dia tak tahu bila. Tak tahu waktu. Ini dia termasuk dalam kaedah yang kelima. Muqtadah. Ghairu mumayyiza. Ya. Zakirah liqadariha, ya, nasiah waktan, dia tak ingat waktu. Okey. Okey, hari-hari iktimal dilarang juga melakukan perkara-perkara yang dilarang ketika haid. Ya, dilarang. Tapi dia juga sebab dia ada dua kemungkinan. Ihtimal haid wajib dijauhkan perkara yang diharam. Tapi kalau ihtimal suci dia kena buat. So ketika ini dia berada dua keadaan. Hanya yang ihtimal suci tu dia tak boleh buat benda yang sunat. Sunat macam baca Quran tak boleh, ya. Melibatkan perkara larangan dalam haid lah. Tapi kalau benda yang memerlukan niat dia kena buat juga. Dia tetap kena buat. Okey. Jadi dua benda lah, dia dua ihtimal. Baik. Ustazah bagi contoh ya, cuba tengok contoh ni. Mungkin boleh nampak sikit kot. Di sini Ustazah bagi contoh yang dia tahu adat haidnya 6 hari. Ya, dia tahu adat haidnya 6 hari. Kita tengok kemungkinan Zura dia tahu kata dia mula, ya, kita tengok warna merah tu tanda dia ihtimal permulaan haid. Ya. Lepas tu yang kedua ihtimal haid. Ya. Yang ketiga ihtimal haid juga. Dia kemungkinan haid, ya. Yang keempat ihtimal haid. Yang kelima yang kelima haid, yakin haid. Yang keenam yakin haid, ya. Yang ketujuh berhenti haid. Yang ke-8, 9, 10 itu dia ihtimal suci. Ya, ihtimal suci darah tetap datang, ya. Okey.
Jadi kalau kita tengok dekat sini, ya, kalau dia tahu betul-betul, dia ihtimal betul-betul, dia rasa, ya saya memang datang haid pada hari yang pertama, makna dia tak perlu solat daripada hari pertama sampai hari yang ke-6. Tapi pada hari yang ke-7, dia kena mandi setiap waktu sebab ketika itu ihtimal suci. Ihtimal suci. Ya. 8, 9, 10, yang itu ihtimal suci juga. Sebab dia sendiri memang dia tak tahu sebenarnya bila waktu akhir dia kan. So tapi dia tahu 10 hari yang terawal. Ya. Jadi di situ dia letak ihtimal suci. Ya. Baik, jadi kalau kita tengok yang pertama dulu. Baris yang pertama, kita kata di situ Zura. Ya? Zura berpendapat haidnya bermula dari 1 hari bulan. Ya? Dia berpendapat saja. Jika dia berpendapat haid dia bermula 1 hari bulan, maka 1, 2, 3, 4 dihukumkan sebagai ihtimal masa haid. Ya? 5 dan 6 itu dihukumkan sebagai masa haid dengan yakin. Itu memang tak boleh tolak dah. Ya? Maka hukum hakam haid berlaku ke atas dirinya dari 1 hari bulan sehingga 6 hari bulan. Sampai 6 hari bulan tu hukum hakam haid berlaku ke atas dirinya. Manakala 7 hari bulan pula diihtimalkan sebagai masa berhenti darah. Bila berhenti darah dah tentu kita kena mandikan. So, pada 7 hari bulan tu, dia kena mandi kalau dia nak solat. Bukan setakat wuduk saja. Subuh dia nak solat, dia kena mandi. Zuhur dia nak solat, dia kena mandi. Asar dia nak solat, dia kena mandi. Maghrib nak solat, kena mandi. Isyak nak solat pun dia kena mandi. Sebab diihtimalkan masa berhenti darah. Kecuali dia tahu setiap kali dia datang haid, dia mandi wajibnya adalah selepas asar. Jadi dia maknanya haidnya akan berhenti pada waktu asar. Jadi dia boleh hanya mandi pada waktu asar saja. Tapi kalau dia berhenti, dia merata waktu, dia tak tahu yang mana satu, dia kena mandi pada setiap waktu dia nak solat. Kemudian tarikh 8, 9 dan 10 dihukumkan sebagai ihtimal suci. Dia wajib menunaikan ibadah hariannya seperti biasa dari 7 hingga 10 hari bulan. Sebab di situ diihtimal suci. Itu sekiranya Zura berpendapat haidnya bermula 1. Okey, kita tengok pula baris yang kedua. Baris yang kedua, sekiranya Zura berpendapat haidnya bermula dari tarikh 2 hari bulan. Ya. Maka tarikh 2, 3, 4 hinggalah 7 hari bulan akan diihtimalkan sebagai masa haid. Dan 5, 6 tetap dihukumkan haid dengan yakin. Jadi dari 2 hingga 7 hari bulan hukum haid berlaku ke atas dirinya. Ya. Tarikh 9, 10 dan tarikh 8, 9 dan 10, ya, 8, 9 dan 10 semuanya dianggap sebagai ihtimal suci. Dia kena menunaikan ibadahnya seperti biasa. Tapi hari 8 hari bulan, sebab hari itu dia dianggap sebagai hari suci, hari baru nak suci, ya, maknanya hari berhenti haid, maka hari itu dia kena mandi pada setiap kali nak solat. Ya. Jadi yang mana ihtimal haid, dia tak perlu buat ibadah. Tapi yang ihtimal suci, dia kena buat ibadah. Tapi ingat ya, semua orang kena ingat, sekarang ni dia datang darah berpanjangan. Maknanya dia ada darah tu. Daripada hari 1 sampai hari 10 sebenarnya darah keluar. Ya. Jadi ketika ini dia kena ikut kaedah-kaedah tersebutlah. Ya. Kemudian yang ketiga, kita tengok baris yang ketiga. Ketika ini Zura merasakan, ya. Zura rasalah, ya. Dia kata haid dia selalu bermula pada 3 hari bulan.
Jadi kalau dia berpendapat haidnya bermula pada 3, maka tarikh 3, 4 hinggalah 8 hari bulan ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu ihtimal haid. 9 ihtimal berhenti haid, kena mandi pada setiap waktu. 10 dan 10 hari bulan ia dianggap suci. 11 tak ada masalah dah. 11 sampai ke atas sebab dia dah tahu dah. Dia kata memang setiap bulan dia datang pada 10 yang terawal. Ya. Dan hanya dia tak tahu bila sebenarnya mula dan bilanya berakhir. So bila jadi macam tu, inilah kaedah dia. Ya. Okey, baik. Sekarang Ustazah bagi contoh yang kedua. Kita ambil contoh siapa nak ambil nama kat sini. Okey, Azmah lah ya. Baik, Azmah. Contohnya, tempoh kebiasaan haid Azmah 5 hari. Daripada 10 hari yang pertama pada setiap bulan. Tetapi Azmah terlupa bila tarikh permulaan. Tak ingat tarikh permulaan. Jadi bila tak ingat tarikh permulaan, yang diingat bahawa pada hari pertama lepas saya berada dalam keadaan suci. Dia macam jadi pada baris yang kedua tu. Ya. Hari pertama memang diingat disuci. Ya. Tapi selepas tu saya tak ingat dah bila mula sebenarnya. Tapi haid saya 5 hari je. Ya. Jadi hukum dia, hari pertama tu suci dengan yakin lah. Sebab melihat pada adat sebelumnya, hari pertama dia yakin dia suci. Okey. Hari ke-6 pun dia adalah masa haid dengan yakin. 6, satu hari je. Ya. Hari ke-6 kena yakinlah sebab dia 5 hari. Pastinya mesti daripada hari sama ada dia datang pada hari ke-2 sampai ke-6 atau hari ke-3 sampai ke-7 atau 4 sampai 8, 5 sampai 9 atau 6 sampai 10. Jadi hari 6 tu mesti jadi hari haid dengan yakin. Kok mana pun kalau dia datang 2 pun 6 tu tetap. Kalau dia datang 4 pun 6 itu tetap. Kalau dia datang 5 pun 6 itu tetap. Jadi sebab tu disebut 6 itu adalah masa haid dengan yakin. Dari hari 11 sampai 30 masa suci dengan yakin. Sebab dia tahu, dia kata dia datang 5 hari daripada 10 hari pertama pada setiap bulan. Ya, okey. Hari kedua sampai hari kelima diihtimalkan dengan 2 kemungkinan. Ya, kemungkinan haid ataupun kemungkinan suci. Okey. Jadi kerana diingat pada hari pertama tersebut dia masih dalam keadaan suci, ya. Sebab apabila dimulakan haid dengan tarikh keberapa sahaja, antara 2 hingga 5 tu, tak kisahlah datang 2 ke, datang 3 ke, datang 4 ke atau 5, ya. Sudah pasti 6 termasuk dalam haid yang yakin. Okey? Baik, jadi di sini 2 kemungkinan, boleh jadi haid dan boleh jadi suci, ya. Sebab kemungkinan adat haidnya dimulakan tarikh 2 hari bulan atau 3 hari bulan atau 4 hari bulan atau 5 hari bulan, ya, boleh jadi. So, begitu juga boleh jadi siang atau malam sebab dia tak ingat. Ya, jika masa tersebut diihtimalkan sebagai masa haid, maka hukumnya adalah seperti mana orang haid dan sekira diihtimalkan masa itu masa suci, maka hukumnya adalah sama seperti orang suci. Jadi kena ihtimal lah. Ya, mana satu dia nak ihtimal? Nak ihtimal awal ataupun diihtimalkan kemudian. Ya. Okey, lepas tu jadi tempoh masa dari hari yang ke-7 sampai hari yang ke-10 boleh pula diihtimalkan dengan 3 kemungkinan. Ya. Kalau diihtimalkan datang pada 2, hari yang ke-7 lah hari apa ni? Hari yang dianggap bermulanya waktu kemungkinan suci. Ya. Kalau dia kata hari yang ke-3, 8 ke hari yang ke-8 lah hari bermulanya ihtimal suci. Ya. Hari itu dia kena mandi penuh lah, mandi pada setiap waktu nak solat. Ya. Okey, baik. Ustazah bagi contoh yang ketiga pula. Ya. Ni contohnya, dia bukan 5 hari. Dia 10 hari terus. Contohnya Ina lah kat sini ya. So, ada tak siapa dekat sini lagi? Ya, Ustazah tak ada nama ya. Kalau boleh bagi tahu kat sini. Saya ada Cik Umun Nur yang saya nampak di sini Umun Nur ya. Sebab kalau tak bagi tahu saya tak tahu siapa yang ada kat sini. Yus ya, Yusniati. InsyaAllah ya. Okey. Kita kata Ummu lah sekarang ya. So Ummu kata tempoh kebiasaan haid saya 10 hari pada setiap bulan. Tapi saya tak ingat tarikh permulaannya. Jadi di sini dia tak ada gambaran langsung lah. Ya. Dia nak yakin mana satu hari-hari yang tertentu sebagai masa haid dan masa suci.
Sebab dia 10 hari. Kalau tadi ada 5, ada 6 kan. Sekarang dia 10 hari. Jadi hukumnya terpaksa ditentukan mengikut anggapan. Anggapan dia lah. Jika masa tu ummu anggap bahawa 10 hari yang pertama ialah waktu haid, tetapi dia tak ingat tarikh permulaan, maka dihukumkan tempoh tersebut sebagai waktu haid berdasarkan ihtimal dia. Ya. Jika masa tu ummu anggap 10 hari yang pertama tu suci, maka dihukumkan tempoh tersebut waktu suci. Ya. Jika ummu anggap 10 hari yang pertama tu waktu berhenti baru, mungkin masa ni waktu berhenti darah. Maka ketika ini 10 hari ni, tiap-tiap hari ummu kena mandi wajib ya untuk solat setiap waktulah. Ya 10 hari. Sebab ummu tak tahu sini, ummu tak tahu pun sama ada ummu datang 10 hari pertama atau 10 hari yang kedua atau 10 hari yang ketiga. Ya. Jadi baki-baki hari selepas 10 hari yang pertama tu, ya, dari 11 sampai 30 bolehlah dianggapkan sebagai suci, boleh juga nak anggap sebagai haid dan juga boleh nak anggap waktu berhenti darah. Ya, jadi mana-mana minggu lah ya. Jadi kalau kita tak tahu, hanya Tuhan punya diri sahaja yang boleh ihtimal ya. Dia nak ihtimal macam mana. Mungkin hari tu dia tengok darah dia banyak ya. Tetapi tidak menepati syarat-syarat seperti Ustazah ajar sebelum ni. Dia ada 4 syarat tu kan. Mungkin dia berpisah-pisah, mungkin dia terputus, ya. Mungkin dia datang darah lemah, datang kurang daripada 15 hari atau darah kuat datang lebih daripada 15 hari. Jadi benda tu dah termasuk dalam ghairu mumayyizah. Jadi pada waktu tu dia anggap, dia rasa memang dia masa tu haid. So kalau dia ambil masa tu haid, masa itulah diihtimal sama ada haid ataupun ihtimal suci. Ya. Jadi pada kesemua waktu keluar darah, ya, dia wajib ihtiyat dan wajib mandi. Hanya setelah berlalu 15 hari uh, 15 hari bahagian pertama, daur pertama. Jadi pada daur yang kedua seterusnya dia wajib mandi setelah berlalunya 10 hari setiap bulan daripada 11 hingga 10. Ya. Okey. Ustazah bagi lagi beberapa contoh ya. Bagi lagi beberapa contoh supaya nampak ya. Kita tengok di sini Ustazah akan bagi 6 contoh ya, dekat sini. Dia kaedah-kaedah lupa waktu haid tapi ingat bilangan dia, ingat 6 hari tu ya. Yang ni kan kita tengok nombor 1 ya. Haid 6 hari pada 10 hari pertama. 5 dan 6 mesti yakin haid. 7 hingga 10 kemungkinan putus haid. Maka hendaklah dia mandi setiap fardu. Hari hari pertama hingga kelima kemungkinan haid tidak wajib mandi. Yang tu yang pertama ya. Dia kata haidku 6 hari daripada 10 hari pertama pada setiap bulan. Maka hari yang kelima dan keenam adalah haid dengan yakin. Dan daripada hari yang ketujuh sampai hari yang ke-10 tu, kemungkinan putus haid. Maka dia hendaklah mandi bagi setiap fardu dan dari hari yang pertama hingga hari yang kelima. Terdapat kemungkinan datang haid, maka dia tidak wajib mandi. Ya. Yang kedua, dia berkata, haidku ialah 10 hari pada setiap bulan. Tetapi aku tak tahu akan waktunya. Ya. Maka tiada baginya haid dan suci secara yakin. Maka hendaklah dia berwuduk 10 hari pertama tanpa mandi. Ya, dia berwuduk setiap kali nak solat.
Kemudian dia wajib mandi pada setiap fardu hingga akhir bulan. Sebab dia tak tahu ya. Dia tak tahu 10 hari itu adakah 10 hari yang pertama ataupun 10 hari yang kedua ataupun 10 hari yang ketiga. Jadi yang awal tu ya, yang awal tu dia boleh solat tanpa mandi ya. Tapi yang kedua dan yang ketiga 10 hari yang kedua, 10 hari yang ketiga dia wajib mandi bagi setiap fardu hingga akhir bulan ya. Tapi sekiranya dia tahu setiap bulan dia akan mandi selepas asar, maknanya haidnya akan berhenti pada waktu asar, sebab ada orang memang akan berhenti pada waktu yang sama. Jadi kalau macam tu setiap hari hanya dia mandi sekali sahajalah, maknanya mandi selepas asar pada setiap hari selama 10 hari pertengahan dan 10 hari yang akhir. Okey. Baik, yang ketiga dia kata aku haid pada salah satu daripada 10 hari daripada 3 bahagian 10 hari dalam sebulan, tetapi aku tak mengetahui sama ada 10 hari yang pertama, 10 hari yang pertengahan atau 10 hari yang terakhir. Ini beza sikit. Yang tadi dia kata 10 hari pada setiap bulan, tapi dia tak tahu 10 hari itu sama ada 10 hari pertengahan ke 10 hari bercantum ke tak bercantum kan. Tapi yang ni dia tahu memang betul-betul 10 hari dalam sebulan tu sama ada 10 pertama ataupun 10 kedua atau 10 yang ketiga. Dia tak tahu yang mana. Tapi dia ada had dia. Ya. Jadi kalau macam ni, ya, maka dia dikira tidak berhaid dan juga tidak dikira suci dengan yakin. Maka masa sucinya adalah daripada awal bulan, di mana dia hendaklah mengerjakan solat daripada awal bulan dan mengambil wuduk untuk setiap solat dan mandi pada akhir setiap 10 hari. Kerana terdapat kemungkinan darahnya terputus pada masa tersebut. Jadi dia akan mandi pada hari yang ke-10. Dia akan mandi pada hari yang ke-10. Contoh 1 hingga 10, 10. Hari ke-10 dia mandi. Lepas tu masuk 11 sampai 20, hari yang ke-20 dia mandi. Lepas tu 21 sampai hari 30, 30 dia mandi. Sebab dia tahu dia berlakunya itu adalah pada, macam mana Ustazah nak kata ya, set pertama 10, set kedua 10, set ketiga 10. Ya. So yang tu dia tak payah mandi sepanjang setiap waktu macam yang tadi, yang tengah-tengah tadi, sebab dia tak tahu set dia. So dia kena mandi pada minggu yang kedua dan minggu yang ketiga setiap waktu solat ya. Tapi yang ini sorry Ustazah sebut minggu, bukan minggu lah. 10 hari yang pertama, 10 hari yang kedua, 10 hari yang ketiga dia kena mandi setiap waktu. Yang ketiga ni, ya, yang ketiga ni dia tahu, dia tak tahu set tu pada yang awal ke pada pertengahan atau akhir. Tapi dia tahu set 10. Jadi yang tu dia mandi pada 10 hari yang terakhir atau 20 hari yang terakhir atau 30 hari yang terakhir. Bukan setiap waktu. Ya. Okey, yang keempat pula, dia kata, aku berhaid 3 hari daripada 10 hari pada 10 hari awal bulan. Tapi aku tak tahu bila waktu dia. 3 hari je. Mungkin 1 sampai 3, mungkin 2 sampai 4, mungkin 3 sampai 5, mungkin 5 sampai 6, begitulah seterusnya sampailah hari yang ke-10. Ya? Jadi, aku berhaid 3 hari pada 10 hari daripada awal bulan, tetapi aku tak tahu waktu dia. Ini yang ketiga. Ya? Jadi, tidak dikira haid dan suci pada awal 10 hari. Tidak dikira haid dan suci pada awal 10 hari. Dia wajib solat selama 3 hari dengan berwuduk. Ya, dia wajib solat selama 3 hari dengan berwuduk. Selepas berlalunya 3 hari, ya, selepas berlalunya 3 hari, hendaklah dia mandi bagi setiap kali solat fardu hingga berakhir 10 hari itu. Maknanya setiap hari mula daripada hari keempat tu, dia kena mandi subuh, mandi zuhur, mandi asar, mandi maghrib, mandi isyak setiap hari sampai berakhirnya hari yang ke-10. Ya. Selepas tu tak perlu lagi sebab selepas tu dah yakin waktu itu adalah waktu dia suci. Ya, begitu. Tapi kalau dia tahu macam balik semula, kalau dia tahu memang asar sahaja waktu dia habis haid, maka dia mandi selepas asar. Ya, tak perlulah dia nak mandi setiap waktu. Ikut setiap kali lepas asar, dia mandi tiap-tiap hari. Itu pagi yang keempat. Yang kelima,
Haid dia 10 hari setiap bulan, tapi 10 hari terakhir aku yakin suci. Maknanya dia tak yakin pada 10 hari pertama, dia tak yakin pada 10 hari yang kedua. Dia tak tahu yang mana satu dia datang haid. Tapi 10 hari yang terakhir dia yakin suci. Jadi hukumnya macam mana? Dia perlu berwuduk pada 10 hari yang pertama untuk setiap bulan. Bagi setiap fardu dia nak solat. Apabila berlalunya 10 hari, maka wajib ke atasnya mandi untuk setiap solat kerana terdapat kemungkinan darahnya putus. Ya. Adapun 10 hari terakhir dia tak payah mandi dah sebab masa tu dianggap suci. Ya. Itu yang kelima, kes yang kelima. Kes yang keenam, kes yang keenam pula, ya. Dia kata aku berhaid 6 hari pada 10 hari yang pertama. Aku berhaid 6 hari pada 10 hari yang pertama. Tak tahu bila mula. Jadi, kita tahu hari yang kelima dan keenam adalah haid. Hari-hari selain pada 5 dan 6 dikira suci dan dia wajib berwuduk. Ya, sama ada hari kedua, ketiga dan keempat. Ya, dia wajib wuduk. Tak payah mandi sebab dia bukan berkemungkinan berhenti. Ya. Hari yang keenam dan seterusnya dia mandi. Ya. Hari keenam tu hari akhir dia tu. So dia mandi. 10 hari yang kedua dan akhir dia anggap suci dengan yakin. Sebab dia tahu bahawa itu adalah yang haid dia tu hanya datang pada 10 hari yang pertama. Ya, itu di antaralah kaedah-kaedah yang boleh kita ambil sekiranya darah kita datang secara berterusan, ya, secara berterusan selama 10 hari ataupun bukan berterusan 10 hari. Sekiranya darah kita berterusan selama 30 hari, 40 hari atau 50 hari. Sebab tu dia letak ini golongan ini sebagai mutahayyirah, orang yang sentiasa keluar darah. Ya, dia sentiasa keluar darah tapi dia tak ingat waktu bila datang haid, hanya dia ingat bilangan dia sahaja. Jadi insya-Allah, ya, nak tahu bilangan dia sahaja tu janganlah susah hati sangat. Setengah orang dia susah hati bila, macam mana dia nak ingat yang lama-lama? Tak perlu. Kan Ustazah ingatkan awal dulu, adat dilihat pada haid yang terakhir. Ya, adat dilihat pada haid yang terakhir. Jadi sebenarnya bukanlah susah sangat. Kalau bulan lepas kita datang 6 hari, maknanya adat untuk bulan ini adalah 6 hari. Tapi kita tak ingat datang bila datang haid tu, ya. Jadi bila tak ingat datang haid tu bila, itu yang jadi kes macam ni. Tapi kalau dia tahu haid dia tu memang bulan lepas datang pada 3 hari bulan, so senang. Dia boleh kata 3 hari bulan itulah permulaan haidnya, ya. Dia ambil lah 6 hari. So 6 hari, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya. Ini masalahnya masalah kita tak ingat langsung bila mula datang haid. Jadi selalunya orang macam ni mungkin orang yang pengsan ke ataupun hilang ingatan ke, mungkin boleh jadi macam tu, ya. Ada apa-apa masalah boleh tulis, nanti Ustazah jawab.
Baik, kita tengok pula yang ada lagi 10 minit. Ustazah nak masuk sikit lah, nak tengokkan perbezaan di antara dua ya. Kita tengok bagaimana istihadah, mu'tadah, ghairu mumayyizah, zakirah li adatiha, diingat adat, waktu, dia ingat waktu dia, li adatiha waktan, dari segi waktunya, tetapi dia lupa kadar. Masalah juga ya. Dia ingat waktu bila datang haid, dia tahu bila waktu dia datang haid, mungkin awal bulan, mungkin akhir bulan, semua tu dia ingat ya, dan tarikh pun dia ingat. Yang dia tak ingat berapa hari. Ada juga macam tu. Jadi wanita yang berada dalam kategori ini ialah wanita yang sudah biasa beradat ya pada bulan sebelumnya. Kemudian darahnya keluar melebihi 15 hari. Bulan ni dia datang istihadah tu, ya. Dia ingat tarikh permulaan adat haidnya, tetapi dia lupa akan kadar jumlah bilangan kebiasaan tempoh masa keluar bagi darah tersebut, ya, kerana kedatangan istihadah dengan satu warna darah. Jadi ini orang ni dia ghairu mumayyizah lah. Maksudnya darah dia bukan mutamyiz, dia tak boleh bezakan sifat darah, dia tak boleh dia tidak menepati syarat-syarat ya. Jadi orang ini dipanggil sebagai mutahayyirah, ya, mutahayyirah sahaja, ya. Jadi kita tengok contoh yang pertama. Dalam ni Ustazah nota hari ni saya tak sempat nak buat ya. Contohnya kita tengok, saya bagi contoh siapa yang nama siapa kat sini. Ya Azma, jika selepas selang beberapa bulan baru datang haid semula, maka kita ambil yang terakhir tu lah. Contohnya ada orang, dia datang haid sebelum dia melahirkan anak. Selepas dia melahirkan anak, selama 2 tahun dia tak datang haid. Jadi bila dia datang balik haid pada waktu selepas dia bersalin tu, maknanya kita menggunakan yang terakhir sebelum dia mengandung. Masa itulah dianggap sebagai adat dia. Ya, okey. Siapa yang masih lagi bersama dengan Ustazah sekarang ya? Boleh tuliskan nama dekat bawah. Ni sekarang Ustazah bagi contoh ya. Katalah Umi ni ya, dia kata haid dia datang pada permulaan bulan, yakni dia ingat pada permulaan keluar darah haid dia, tapi dia lupa kadar bilangan berapa hari. Ya, dia lupa kadar bilangan berapa hari. Jadi kalau keadaan ini berlaku, hukumnya ialah seperti yang telah diterangkan sebelum. Hari pertama pada permulaan bulan ialah waktu haid dengan yakin. Sebab dia ingat betul-betul. Ya, kerana dia tak lupa tarikh permulaan haid dia. Separuh bulan yang kedua, lepas daripada 15 hari, daripada bulan tu, 16 hingga 30, dia anggap waktu suci dengan yakin. Dan sebanyak-banyak haid, sebanyak 15 hari itu adalah ihtimal. Ya, jadi hari yang kedua hingga hari yang ke-15 tu, dia anggap sebagai ihtimal. Sebab dia tak tahu kadar berapa lama. Jadi diihtimalkan sebagai masa haid. Kalau diihtimal masa haid, wajib bagi Umi tadi jauhkan diri daripada perkara yang diharamkan semasa haid. Jika masa tersebut diihtimalkan suci, maka wajib baginya mengerjakan ibadat yang berhajat kepada niat. Ya? Jika masa tersebut dianggap diihtimalkan sebagai masa berhenti darah, maka wajib baginya mandi pada setiap kali dia nak solat fardu. Itu kalau dia ingat waktu, dia tak ingat kadar. Ya? Jadi Umi ni, dia hendaklah hukumkan sehari semalam daripada awal bulan sahaja sebagai haid. Yang lain-lainnya, daripada hari kedua sampai hari yang ke-15 tu, dia kena dianggap sebagai suci. Mashkukun fih. Ya? Yakni yang diragui di dalamnya. Jadi oleh itu dia hendaklah sembahyang, mandi pada setiap fardu, kerana terdapat kemungkinan bahawa pada masa itu darahnya diihtimalkan berhenti. Ya, hari yang ke-16 barulah diihtimalkan yakin, ya, sucinya. Maknanya suci dengan yakin, insya-Allah, ya. Okey. Jadi Ustazah akan teruskan pada minggu depan, insya-Allah, ya.
untuk tajuk yang ke-6 dan ke-7. Jadi minggu depan kita habislah ya uh, kuliah kita ya. Sebenarnya banyak lagi perbincangan ya, hanya ustazah akan habiskan kaedah-kaedah yang 7 ini. Jadi kalau siapa-siapalah yang ada yang bersama-sama dengan ustazah ni, rajinlah nak mencatat balik apa yang ustazah ajar ya. Ustazah alur-alurkanlah, ataupun kalau ada juga yang kumpulkan link tu ya, macam dulu Eva ada buat, hari ni Eva tak ada ya. So kalau Eva ada, boleh juga tambahkan lagi ya, sebab hari tu Eva buat sampai linknya sampai ke 6 saja. So boleh tambahlah 7 sampai ke 9 ya, insya-Allah, supaya dapat kita buat rujukan lain ya. Jadi insya-Allah terima kasih kepada Dr. Nur Zulaili bersama dengan ustazah ya. Maaf sebab tadi agak lewat sikit nak mula ya. Ada masalah teknikal sikit, jadi insya-Allah lah minggu depan kita habiskan yang ke-6 dan ke-7. Jadi habislah kaedah-kaedah istihadah ni. Tapi banyak lagi lah sebenarnya ya. Sebab kita kena tengok kaedah-kaedah ini bersama dengan kes. Ya. Hanya apa yang kita boleh faham hari ni, dalam bab menentukan istihadah dia ada 7 kaedah. Jadi tidaklah semudah kita nak menentukan yang ini haid, yang ini istihadah dengan cara mendengar sahaja cerita, tetapi kita kena tengok dari sudut tamyiz adam ya. Sama ada dia itu orang yang mumayyizah ataupun orang yang ghairu mumayyizah. Kemudian kita tengok juga dengan adat-adat, kena tengok juga dengan kadar-kadarnya ya, insya-Allah. Jadi semoga kita dapat jumpa lagi minggu depan, tiada halangan insya-Allah ya. Minggu depan tu awal Muharram ya, hari Khamis awal Muharram, so hari Jumaat tu. Harap-harap ustazah tak ada apa-apa inilah masalah lah insya-Allah ya. Sekian saja, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.